share screen. Okay. So sebelum ini memang ada disclaimer lah, please. Selamat petang hari ini, selamat petang ya. Happy Chinese New Year kepada semua Chinese kita punya Chinese family ya. Semoga semua orang sehat walafiat dan ong huat sekali ya. Ong huat heng sekali. So disclaimer ini adalah presentasi ini adalah sebagai satu secara education ya, education dan memberi informasi tentang medical dan nutrition, pemakanan ya, maklumat pemakanan kepada semua member-member Incawe supaya kamu boleh buat keputusan yang baik dalam memilih produk-produk yang umum ya, yang boleh yang mempunyai optimum punya nutrients bagi sendiri ya. Okey, hari ini kita akan bincang tentang diet yang mengaktifkan metabolisme tubuh kita. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah kadar enjin kita punya enjin ya. Badan kita banyak tubuh badan, ada organ-organ kan, ada organ kita punya sistem, banyak organ kat dalam badan kita. Lepas tu juga banyak sistem-sistem sedang dia jalan dengan concurrent, dengan selarinya, dia selari, dia jalan dengan serentak, kita jalan dengan serentak. So bagaimana kita boleh mempertahankan sistem-sistem ini supaya kita punya engine kan dia tak semakin hari semakin merosot ya. Kemerosokan, faktor-faktor kemerosokan adalah banyak ya. Kalau kita diet, kalau kita punya engine ya dari kita dilahirkan ya, mak ibu kasih kita badan yang sihat ya, betul, memang badan yang sihat ya. Kalau kita adalah ada orang ada tubuh badan yang normal, memang kita sihatnya. So semakin hari semakin tua, kita punya gaya hidup, kita punya diet, kita punya cara pemakanan, corak pemakanan, dia akan mempengaruhi kita punya sistem-sistem ya. So kenapa sekarang boleh ada banyak penyakit-penyakit yang kita tidak boleh menangani ya, memang tak boleh menangani macam metabolic syndrome ya, sindrom metabolik ya. Apa itu sindrom metabolik itu? Sindrom metabolik itu adalah penyakit-penyakit atau simptom-simptom yang berkaitan dengan kita punya sistem lah. Kalau kita punya sistem kan tidak berkesan, tidak berfungsi dengan kesan dan berfungsi dengan baik, dia akan tidak dapat berfungsi dengan cemerlang dan meningkatkan imunisasi kita. So kita mestilah mengaktifkan metabolisme kita. So bagaimana kita mengaktifkan metabolisme kita? Kita mesti memahami apa ya faktor risiko yang boleh menyebabkan kita punya metabolisme kita turun. Ya, fungsi-fungsi kita tidak berapa. Macam sifat-sifat macam kita jalan sekejap kita rasa tak boleh dah. Ayo sudah letih, lenguh. Lepas tu kita boleh tak boleh nafas pun susah. Kadang-kala kita nafas pun tidak berapa. Lepas tu kita punya kaki, lutut semua pun ada sakit. Lepas tu kita ada kala kita punya otot-otot sakit.
kejang sendiri. Lepas tu dalam-dalam ada apa sel-sel yang buruk kita pun tak tahu. Anak sampai kita jumpa doktor, pergi cek, baru tahu, oh adalah sel-sel, kita ada sel-sel kanser, kita ada kita punya ovari ada cyst lah, ada apalah. Oh, kenapa tunggu sampai itu? Tunggu sampai jumpa doktor baru kita tahu. Okey, bagaimana kita boleh jaga sentama, kita nak jaga ni kerana diabetes kan, diabetes kita sudah cakap semua orang sudah tahu. Ayo, kencing manis ini sesiapa pun tahulah itu siapa kenapa boleh dapat kencing manis kan. Tetapi dia mengancam setiap orang. Dia memang mengancam setiap populasi di dunia ini. So saya tidak kena menyaran lagi ya, mengikut lagi ke saranan daripada KKM. Diabetes mellitus itu kencing manis, kes-kes kencing manis telah meningkat dengan menjajak, ya, dengan menjajak, ya, selama yang 5 tahun lalu dan 10 tahun lalu, ya, semakin hari semakin tingkat. Malaysia, orang Malaysia di Asia, dia adalah merupakan kes kencing manis yang tinggi di Asia. Dia memang tingginya kes di Asia. Dan Malaysia merupakan number one penyakit kencing manis. So semakin hari semakin melonjak tinggi. Lepas tu kita bagaimana sebelum kita dapat diabetes, apa yang kita akan apakah simptom-simptomnya, ya, boleh kita ubahkan atau memperbaharui, atau kita boleh ubahkan cara hidup kita supaya kita tidak dapat diabetes ini. So kita hari ini kena bincang, ya, kerana ini memang merunsingkan, ya, kes-kes ini memang merunsingkan kerana kita tahu sekarang semua orang kan cari semua pun tinggal di rumah, kena MCO kan, MCO restriction movement, semua orang kena duduk di rumah diam-diam kan. So sindrom metabolik kan, kalau tak jaga mulut, tak jaga gaya hidup, sindrom metabolik ini memang datang. Memang akan mengancam kita. Itu apa? Sekumpulan gejala yang meliputi tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi, dislipidemia, kerintangan insulin dan obesiti. Ya, obesiti ni dia bukan sahaja gemuk je, dia sangat gemuk. Gemuk di tempat-tempat yang tertentu. Bagi lelaki dia gemuk di sini, di organ-organ dari hati dan di jantung, ya, gemuk di abdomen sini. Dan perempuan dari perut, ya, uterus dan punggung, semua dia pear shape. Ya, kita panggil pear shape dan apple shape. Lelaki mudah dapat apple lah. So kalau dia ada condition macam ni, sudah berat badan semakin hari semakin meningkat, kena jagalah kita punya pemakanan dan cara hidup dulu, ya, supaya kita boleh ubahkan kadar metabolisme kita. Kerana kadar metabolisme kita sudah turun. Kita punya engine kan, dia tak dapat jalan. Yang semakin hari semakin merosot. Barulah kita punya badan semakin hari semakin berat. Ya, kalau kita takut macam ni, ya, kenapa ada pear shape, kenapa ada apple shape? So itulah kita yang kena jaga kerana insulin resistant, iaitu kerintangan insulin. Insulin adalah satu hormon yang penting di dalam badan yang boleh kalau hormon ini tidak berfungsi dengan bagus, dia akan mengancam kita punya sistem immunity dan juga dia akan mengakibatkan kita menghadapi diabetes mellitus, iaitu kencing manis. So insulin memainkan peranan yang penting, ya, dalam menukar gula dalam darah kita.
Ya, so kalau you tengok A sini kan, A kita punya yang kuning ini adalah pankreas. Kita ada satu organ panggil pankreas. Pankreas ini dia berfungsi untuk keluarkan insulin. So hormon ini, insulin ini memang penting. Dia akan merangsangkan hati dan otak untuk panggil tubuh badan menyimpan semua gula. Menyimpan semua gula supaya kita simpan gula-gula darah itu di otot, di hati, di semua tubuh badan, di organ-organ, di mana juga. So kita boleh simpan itu gula, kita tukar, badan kita akan tukar, insulin akan merangsangkan otot-otot dan sel-sel adipose kita, sel-sel simpan lemak kita untuk menyimpan semua gula darah, gula itu jadi satu tenaga simpanan. Simpan supaya semasa kita kadang-kala kita nanti ada starvation kan, kita ada apa-apa keadaan ya untuk menghadapi sebarang keadaan lah yang tidak dapat dikontrol. So tenaga simpanan ini untuk digunakan semasa kita kekurangan. Ya, kalau kita kurang, kita dalam badan kita kurang, tenaga simpanan daripada kita punya sel-sel lemak itu akan tukar, ya, akan tukar kepada tenaga untuk diguna oleh badan kita. So kita ada tenaga lah. So sekarang saya cakap, saya pun mesti ada tenaga kan. So saya punya badan akan tukar tenaga itu supaya dia boleh bagi saya cakap. So semua ini mesti dirangsang oleh otak kita, dirangsang oleh badan kita, sistem-sistem fungsi-fungsi kita supaya hormon itu dia akan berfungsi merangsang dan mengaktifkan badan kita supaya kita boleh tukar makanan kepada tenaga, tengok badan kita nak guna tak. Kalau tenaga tidak digunakan, dia akan simpan di dalam badan. Ya, simpan di mana? Kalau you punya badan sehat, dia akan simpan di otot-otot, di sel-sel lemak. Kalau badan tidak sehat, kadar kita bincang, kadar kadar metabolisme kita tidak bagus. Kita menghadapi kerintangan insulin, iaitu insulin resistant. Kerintangan insulin itu adalah satu sistem, satu penyakit, belum sampai penyakit diabetes, tapi sebelum itu pre-diabetic stage itu kita panggil insulin resistant, iaitu kerintangan insulin. Bagaimana keadaannya? Keadaannya adalah dalam darah kita terlalu tinggi gula-gula, lemak-lemak. Lepas tu kita punya badan, kita punya pankreas, dia keluarkan insulin. Keluar terlalu banyak. Tetapi insulin itu tidak berfungsi baik. Tidak berfungsi dengan baik. Lepas tu kita punya sel-sel lemak itu, dia sudah penuh. Tak boleh simpan lagi tenaga itu. Dia rintang. Dia rintang insulin, kerana insulin itu merangsang badan kita untuk simpan gula kan, simpan gula sebagai tenaga. Tetapi sel-sel lemak kita dia rintang, dia sudah penuh. Saya punya storage room sudah, kita punya storeroom sudah penuh lah, tak boleh masuk lah tuan. Dia sudah cakap macam tu. So pankreas dia tengok darah kita banyak gula, so dia pun keluar lagi insulin. Tetapi insulin dia merangsang, tapi sel-sel otot dia tak nak buka pintu untuk simpan gula itu. So dia rintang rangsangan ini. So kalau rintang rangsangan ini, bagaimana? Semua otak akan panggil hati kita. Akan panggil hati kita untuk simpan itu gula. So kita punya tenaga semua simpan di hati lah. Di hati, di kita punya jantung. Tengoklah, jadilah hati-hati yang berlemak, jantung-jantung yang berlemak. Sebenarnya
Gula itu sepatutnya pergi ke sel-sel otot, sel-sel lemak kita di tangan, di bawah, tangan sini, kita punya peha kan, semua di belakang kita punggung semua. Tetapi kalau you ada insulin, kerintangan insulin, semua insulin itu tidak sensitif, lepas tu sel-sel lemak itu tidak nak terima itu gula, terjadilah gula itu sentiasa di dalam darah kita, jadilah diabetes, jadilah kencing manis. Yang itulah terjadi. Lepas tu dia akan jadi apa? Jadi kita punya darah terlalu tinggi gula, terlalu tinggi lemak. Lepas tu kita punya ginjal tidak boleh fungsi dengan baik kerana dia nak tapis. Tapi gula dan protein dan lemak-lemak ni terlalu tinggi, terlalu besar molekulnya, terlalu besar, tapisan itu sudah rosak. So lama kelamaan ginjal dan kidney, kita punya ginjal pun rosak. So ini ya, jangan don't look down to this condition. So jangan tengok kondisi ini tidak penting, tetapi kita mesti tahu apa yang penyebabnya, ya. So kerintangan insulin memang dia daripada kita terlalu makan. Kita makan terlalu banyak. Okay, makan terlalu banyak. Okay, daripada makan nasi, gula, lepas tu karbohidrat banyak, nasi lah, roti canai lah, semua kita sentiasa makan lebih daripada kita perlukan. So, kita punya darah terlalu tinggi, gula lah, terlalu tinggi gula. Lepas tu, badan kalau menghadapi kerintangan insulin adalah kita punya sel-sel lemak. Sel-sel lemak itu, dia tak boleh terima lagi itu lemak, itu gula. Gula yang tukar kepada lemak, glycogen kan, lemak, insulin akan merangsang badan untuk tukar gula kepada glycogen supaya simpan di dalam kita punya sel-sel lemak. Tetapi sel-sel lemak sudah penuh dengan itu gula, sudah penuh dengan glycogen, dia tidak boleh simpan lagi. So dia rintang rangsangan insulin. So insulin dia tengok, kenapa saya tak itu sel tak nak buka pintu terima ini gula. Lepas tu jadilah kerintangan insulin. Lepas tu kita punya pankreas dia tengok kita punya gula, kita punya darah banyak gula. Mestilah dia nak keluar lagi insulin untuk kerja, untuk kutip lagi, simpan lagi gula itu. Betul tak? So pankreas kita lagi kerja dengan keras, keluarkan insulin. Lagi tinggi insulin, lagi tinggi gula. Kerana itu sel-sel lemak tak nak buka pintu. Dia tidak peka kepada rangsangan lagi. So semakin hari semakin kerja keras kan, pankreas ini telah semakin kerja keras. Dialah pankreas kita tidak lagi nak kerja, dia keluar insulin yang tidak berfungsi. Insulin dia tak tahu kerja macam mana lagi kerana dia nak merangsang itu sel buka pintu, dia sel-sel lemak tak nak buka pintu. Insulin pun dia tidak berfungsi dengan baik. So lama hari pankreas dia akan merosot. Kerana dia kerja keras, keluar banyak insulin yang tidak berfungsi. Lepas tu lama kelamaan gula di dalam darah tidak dapat diturunkan, dia akan menjadi kencing manis, penyakit kencing manis. So sebelum you kena kencing manis, kerintangan insulin akan berlaku kalau kita tidak jaga. So mestilah kita jaga supaya kita boleh turun, supaya kita punya keadaan, kadar gula dalam darah itu dapat kontrol dengan baik.
itu kita mesti memastikan insulin berfungsi dengan baik, pankreas berfungsi dengan baik. Kita janganlah sesekali merangsang panggil kita punya insulin kerja, panggil kita punya pankreas kerja dengan kuat. So, kalau dia kerja dengan kuat, lagilah dia merosot. Ya, so kalau kerintangan insulin ini adalah satu faktor, ya, satu sindrom metabolic syndrome. Ya, metabolic syndrome adalah insulin resistant atau kerintangan insulin adalah satu sindrom daripada metabolic syndrome, ya, penyakit metabolik. Kita punya kadar metabolisme itu sudah hewok, dia sudah dalam kemerosotan. So apa itu simptom kerintangan insulin? Saya pun tak tahulah badan kita macam mana. So apa simptom-simptom tanda-tanda yang boleh you tahu? Kulit makin hari kelihatan tidak sihat. Kita punya kulit lagi hari lagi macam dia gelap sikit. Dia makin hari banyak melanin keluar, lepas tu berkedut-kedut, lepas tu lagi hari kita gemuk kan, lagi hari kita punya kulit tidak sihat memang macam tu. Lepas tu you boleh dapat tengok kita kalau ada orang yang gemuk kan sampai dia punya ada secebis sel keluar daripada dia punya kulit. Tetapi sel itu dia pergi cubit kan tak berapa sakitnya. Sel itu yang berlebihan lah dia keluar. Ada yang kat sini dia punya mata ada biji-biji minyak kat mata sini, dia keluarlah kerana sel-sel itu tidak dapat simpan lagi. Lepas tu mudah rasa lesu. Ya, lepas terutamanya semasa you lepas makan. Memang lesu, memang nak mengantuk lepas makan. Lepas tu memang dia easily get tired lah. Memang dia boleh lesu. Lepas tu dia punya belakang sini, kan, sini ada bengkok, satu bongkokan di sini, bongkok atas satu, ya, kita panggil ni satu, kita Chinese kita panggil fukui pao lah, kat sini belakang leher sini dia bengkok. Lepas tu badan semakin hari semakin tingginya berat badan dan kegemukan berlaku, dan dengan kegemukan dia tingkatlah triglycerida, tu asid lemak tinggi di dalam darah. Lepas tu kolesterol pun tidak berfungsi dengan baik, kolesterolnya pun dalam darah tinggi, ya, terutamanya LDL kolesterol tinggi. Lepas tu hati itu berlemak, ya. Kita takut hati berlemak kerana hati memainkan peranan yang penting untuk kita. Dia berfungsi dengan banyak. Dia tukar kita punya nutrien, dia mengeluarkan toksin dari badan kita. Dia kasih kita bile acid, kan? Dia akan memecahkan asid lemak dengan bile acid itu. Ya, memang hati berfungsi banyak di dalam badan kita. Lepas tu bagaimana kita nak menjaga, mempertahankan fungsi-fungsi hati supaya dia tidak kumpul lemak banyak. Semakin banyak tinggi lemak, semakin tingginya risiko dia menghadapi keradangan. Ya, keradangan. So, penyakit jantung lagi. Penyakit jantung itu satu, kita takutlah penyumbatan saluran darah. Okay, sakit jantung lah, stroke lah, semua itu saluran darah, penyumbatan darah, saluran darah. Lepas tu kalau penyumbatan saluran darah berlaku, tekanan darah tinggi berlaku juga, ya, kerana saluran itu semakin hari semakin sempit. Lepas tu kadang-kadang orang itu akan rasa dia punya otot dia kekejangan kerana ototnya penuh dengan lemak, dia tak boleh fungsi, nak kecut pun tak boleh, nak dilate pun tak boleh. So
otot itu tak dapat difungsi. Kalau semakin sentiasa ada kegejangan otot itu, kena jagalah. Mungkin bukan sesekali kita kekurangan kalsium ke magnesium. Kadang-kala kita kekurangan magnesium dengan kalsium, tetapi kadang-kala kita tingginya kerintangan insulin. Yang perempuan juga dia mudah dapat ovary polycystic syndrome. Memang itu ovari memang dia suka tumbuh sel-sel yang tidak berkenaan, ya. So sis yang suka tumbuh di dalam uterus kita atau ovari kita. So kalau terlalu banyak pertumbuhan sis ini, dia akan meninggikan risiko kita mendapati kemandulan lah. Kemandulan, kita tidak dapat tidak dapat hamil lah. Perempuan tidak dapat senang hamil. So ini juga berlaku ke atas lelaki juga. Walaupun lelaki tidak ada ovari, tetapi terlalu tingginya lemak di dalam badan, dia juga ada tendensi atau risiko yang tinggi badan suka keluarkan sel-sel atau membuat sel-sel yang berketerlaluan yang tidak sihat, ya, yang berlebihan yang tidak berkenaan, dia akan menyebabkan lelaki itu kemandulan juga, ya. Dan sel-sel lemak ini, ya, terlalu tinggi, dia juga akan menurunkan, ya, testosteron level di dalam badan lelaki dan juga sperm level di dalam lelaki, ya, dalam lelaki. So simptom-simptom kerintangan insulin memang dia membawa banyak-banyak tanda-tanda yang tidak selesa dan menjejaskan kesihatan kita. So hari ini kita mestilah sebelum mendapat penyakit diabetes, kita mesti cegah kita daripada kerintangan insulin. Kerana dalam Malaysia, di negara Malaysia kan, diabetes case semakin tinggi, kerintangan insulin juga semakin tinggi. So kerintangan insulin ini dia adalah satu pre-diabetic stage. Itu satu kondisi atau keadaan yang sebelum dapat itu diabetes. Sebelum dapat penyakit diabetes. So ini kerintangan insulin ini boleh berlaku kepada sesiapa pun. Boleh berlaku kepada sesiapa selagi dia punya kadar metabolisme merosot dan dia menghadapi kegemukan di abdomen dan dia mempunyai kegemukan, lepas tu dia punya kolesterol dan dia punya asid lemak dalam darah itu terlalu tinggi. Ya, itu memang tidak bagus dan juga dia punya kadar gula darah juga tidak dapat ditangani dengan baik. Ya, so kita mestilah mencegah daripada kerintangan insulin kerana ini belum menjadi satu penyakit lagi. Penyakit diabetes itu tidak memang kita tak nak menjadi penyakit diabetes kan. Nanti kita kena potong kaki lagi lah, lepas tu kita punya ginjal rosak lah, banyak condition secondary condition memang menjejaskan kesihatan dan kehidupan kita. So kerintangan insulin ini sedang menjejaskan semua orang, akan mengancam semua orang. So bagaimana kita boleh mencegah, ya, daripada kerintangan insulin? Ni profesor ini Yoshinori, ya, dah saintis daripada Japan ini, dia mendapati, ya, dia sudah dia menangi, ya, terdapat Nobel Prize Physiology or Medicine. Dia dapati Nobel Prize 2016, ya, dalam tahun 2016. Nobel Prize kerana dia mendapati badan kita ada satu sistem, ada satu proses yang boleh menyelamatkan kita punya daripada condition sistem metabolik. Itu panggil autophagy. Apa itu autophagy? Kita nak tanya ni,
Apa itu autophagy? Sistem autophagy itu merupakan mekanisme autophagy merupakan proses asas sel-sel manusia. Yang manusia, dia memang kita sendiri yang ada, tetapi kita tidak merangsangnya. Ya, proses asas sel-sel manusia yang mana para saintis mempercayai dia boleh memanfaatkan kita untuk melawan barah dan demensia. Apa itu barah? Kanser lah. Demensia, nyanyuk lah. So, nyanyuk adalah satu penyakit yang disebab daripada kita punya gaya hidup dan cara pemakanan. So, apa itu autophagy? Autophagy itu bermakna sendiri. Ya, auto mean sendirilah. Phagy itu bermaksud memakan. Kita memakan sendiri. Apa tu? Proses yang bagaimana yang boleh memakan diri sendiri. Autophagy kita sendiri, badan kita ada proses ini. Tetapi kalau you sentiasa nak makan, tak boleh non-stop, tiap-tiap 2-3 jam pun nak makan, proses autophagy itu dia tidak akan berlaku. So, autophagy merupakan satu proses sel pengitaran semula sel dalam badan. Kita punya sel-sel kan, dalam sel, dia ada sistem recycle punya. Memang bagus kita punya badan. Kita punya immunity, kita punya badan, sistem pertahanan memang cun punya. Dia kerana dia ada satu recycle punya sistem. Tetapi kita tidak tekan itu dia itu butang untuk activate kita punya proses. So bagaimana nak aktifkan proses sel pengitaran semula sel dalam badan ini, kita mesti aktifkan autophagy ini proses. Autophagy adalah satu proses yang penting bagi kita untuk recycle ke kita punya sel. Itu sel-sel yang tidak bagus kita makan semua. Lepas tu kita guna, kita keluarkan toksik. Dia autophagy memang penting untuk badan kita dan dia boleh dirangsangkan apabila badan kita berasa ke dalam keadaan lapar. Apabila you rasa lapar, autophagy proses akan dirangsangkan. So itulah yang penting kerana autophagy ini saintis-saintis dan Yoshinori dia sudah mendapati apa itu bila kita rasa lapar, bukan lapar sekejap saja kan, lapar dengan lama. Semasa kita berpuasa itu dibuktikan dapat mencegah barah dan saintis Jepun ini juga dirasa kalau kita boleh panjangkan kita punya rasa lapar, keadaan lapar ini kepada dalam jangka masa yang tertentu, dia akan aktifkan autophagy stage ini, badan kita akan makan sel-sel yang tidak mengena, yang tidak penting untuk kita. Dia akan makan sel-sel lemak yang berlebihan, lepas tu dia akan memperbaharui sel-sel ini. So proses ini sangat penting untuk mencegah pembentukan sel kanser. Dia juga penting untuk memperbaharui sel-sel itu. So gangguan autophagy dianggap memainkan peranan penting dalam kita punya sistem penuaan. Kalau kita nak anti-aging, nak tengok dengan nak awet muda kan, kita kenalah activate, rangsangkan sistem proses autophagy ini. Yang tubuh badan kita mempunyai fungsi yang cukup untuk memperbaiki kerosakan. So, manfaatkan fungsi ini dengan mengamalkan puasa 2 kali seminggu atau bila-bila masa sebulan sekali pun boleh. So, kita lah mesti berpuasa. Dia kata autophagy itu kalau you berpuasa selama 8 sampai 10 jam tidak makan, badan itu akan masuk dalam proses itu. Ini dia setiap orang dia tidak sama. Kadang-kala bagi orang ini dia kena lebih daripada 10 jam. Bagi orang ini 8 jam dia sudah merangsang proses autophagy. So setiap orang tidak sama dan kita mestilah tahu badan kita macam mana. So apa
apa penting kenapa saya cakap ya discuss, kita boleh bincang hari ini autophagy ni, kerana saya rasa kita punya kawan-kawan Muslim dia sudah juga dapat manfaat daripada puasa, dan hari ini kita akan juga bincang puasa-puasa yang ringan dia boleh meningkatkan lagi kesihatan kita, ya, kesihatan kita. So apa itu puasa, ya, kalau you nak dalam BBC dia orang sudah cakap, ya, memang trendy sekarang intermittent fasting, kan. Intermittent fasting sesiapa pun boleh buat. Tetapi yang penting kita nak buat itu, kita nak buat puasa yang senang, yang boleh masuk kepada rutin harian kita, yang convenient, yang boleh kita senang menjadi, kerana you dalam keadaan yang lapar, kan. Kadang-kala you tak nak masak sini, masak itu. Lepas tu you pun tak ada tenaga. So kadang-kala, terutamanya pertama hari, kalau hari pertama you berpuasa, memang itu satu cabaran, ya, memang satu cabaran, tetapi dia memang membawa banyak manfaat kepada badan kita. So the power of intermittent fasting, ya, banyak orang cakap tentang intermittent fasting, itu kita mesti tahu apa itu intermittent fasting. Puasa lah, ya, kita puasa, kita jarakkan itu masa kita tidak makan, jarakkan, kita bagi badan kita satu jangka masa yang tertentu kita tidak makan. Lepas tu kita tentukan apa yang kita makan. What you eat dan when you eat is memang penting. Bila you makan dan apa yang you makan memang penting untuk badan kita mengaktifkan proses autophagy dan memperbaharui sel-sel kita. Lepas tu, dengan dalam proses ini, kita mestilah ambil nutrien yang penting untuk badan kita, tetapi tidak memberi kalori yang banyak yang membebankan badan, yang meningkatkan insulin dan meningkatkan gula darah kita. So kita mesti pentingkan comprehensive nutrition yang nutrien yang cukup, nutrien yang baik. So kalau gaya corak pemakanan yang kita boleh hadkan, bukan sahaja hadkan kalori kita makan, kita pun mestilah memilih nutrien yang penting untuk tubuh kita, dan nutrien ini tidak akan membebankan badan kita dan tidak memberi kalori yang berlebihan kepada kita dan meningkatkan, merangsangkan insulin untuk simpan banyak-banyak lemak, ya. So itu puasa ini, intermittent fasting ini, dia bermaksud puasa dalam jarakan yang waktu yang kita makan, jarakkan waktu kita makan dan waktu kita tidak makan. Itu memang bagus. Tetapi in Cawe dia ada satu sistem yang bagus, ya, memang yang bagus, itu kita panggil light fasting. Light fasting ini adalah macam puasa ringan lah, kebaikan puasa. Light fasting ini memang bagus. Kita menentukan nutrien-nutrien yang mesti masuk ke dalam badan kita, kita hadkan kita punya masa kita makan, ya, hanya makan nutrien yang tertentu, dan kita akan activate, membantu badan kita membakar lemak yang berlebihan, meningkatkan kadar metabolisme kita, dan juga melambatkan proses penuaan, dan juga dia akan memperbaiki keadaan sistem metabolik, sindrom metabolik kita. Sindrom metabolik, kalau you ada tekanan darah tinggi, lepas tu kadar gula yang tinggi, kadang-kala you pilih satu masa untuk membuat di puasa yang ringkas, puasa yang ringan ini, memang you akan dapat manfaat yang dipapar di sini. Dan keluarkan toksin kita, dari emosi, dari kita punya persekitaran, dan juga kita pemakaran dan juga gaya hidup. Kalau you merokok, lagi banyak toksin lah. Lepas tu kalau you bekerja di dalam
kimia, banyak-banyak bahan kimia, ya, persekitaran yang mempunyai bahan kimia. Sekarang lagi banyak alkohol, ya, alkohol spray di mana-mana. So lagi tingginya itu kita punya toksin ke dalam badan. So kalau kita boleh activate autophagy dalam badan kita, kita akan meningkatkan lagi kita punya sistem detoxification, keluarkan toksin-toksin. Toksin itu yang kita tidak mau. Lagi kalau toksin itu keluar, lepas tu kita punya sindrom metabolik dia sudah tinggi, fungsi-fungsi engine kita sudah balik ke normal, kita akan mempertingkat dan memperbaiki kita punya fungsi utama dan macam otot-otot, sistem pernafasan, semua dia akan bertambah baik. Dengan jus seterusnya, dia akan meningkatkan kesihatan kita. So ini memang banyak saintis sudah membukti manfaat, ya, intermittent fasting atau light fasting sendiri untuk makan sendiri. Makan sendiri itu makan apa? Makan sel-sel yang tidak berguna, yang kebelebihan, sel-sel lemak, sel-sel protein, protein dan lemak-lemak yang kita tidak berkenaan dengan kita dan tidak berfungsi. Dia boleh recycle, dia boleh perbaharui. So kita mesti activate. Bagaimana kita activate? Kita lah nak kita punya mata lagi makin hari makin jelas kan, kita tak nak macam kabur-kabur macam tu, kita nak joget kan, kita nak exercise dengan senang, kita punya penumpuan, ya, kita punya penumpuan, kita punya memory, kita nak dia tumpu, dia fungsi dengan baik, otak kita fungsi dengan baik, kita punya flexibility kognitif dengan baik, kita punya sexual life pun baik juga. Kalau nak function ini, fungsi-fungsi ini semua dia improve, memanglah kita nak amalkan, ya, sesekali amalkan puasa yang ringan itu, ya, kita panggil light fasting. Incawi dia sudah dia akan memaparkan, ya, dia sudah memasarkan satu strategi, ya, strategi yang boleh memperbaiki keadaan badan kita, terutama bagi orang yang mempunyai sistem metabolik dan juga mempunyai insulin, kerintangan insulin. So incawi yang puasa ringan ini, incawi puasa light fasting ini, dia panggil 18-6-72. Apa itu 18? 18 yang 18 jam. Yang puasa ringan, lepas tu makan setiap 6 jam. Jangan itu bermaksud kita makan apa, kita pun makan makanan yang tertentu saja. Tidak boleh makan sewenang-wenangnya, kita hanya makan makanan yang tertentu. So yang light fasting ini, kita punya CEO Mr. Perry, dia akan mengumum pada hari 2 Februari, dia akan mengumumkan bagaimana kita boleh menjalankan light fasting ini. So tetapi sekarang saya cakap, saya translate dalam bahasa Melayu lah supaya kamu senang faham. Okay, so light fasting ini dia puasa selama 18 jam, iaitu campur semua adalah 18 jam. So makan kita punya incawi punya nutrien, ya, makan incawi punya nutrien, dia merupakan nutrien-nutrien yang penting bagi badan kita, ya. So incawi puasa ringan ini memang dia boleh tingkatkan kadar metabolisme kita atau
mengurangkan kalori, toksin, lemak, kelusuan, ketidakselesaan dan penyumbatan dalam badan. Kalau you berjaya menjalani semua selama masa puasa itulah, kalau you successful. If you successful go through the whole fasting process, memang you akan rasa lega. Rasa lega itu fasting kan, itu puasa ringan itu memang membawa manfaat. Apa yang you kena tambah nutrien, baiki kadar metabolism. Kadang-kala metabolism kita dia akan adjust sikit, dia akan adjust untuk adapt kepada badan kita, kerana ini secara mendadak kan, you tak nak makan selama 72 jam. So ini memang merupakan satu proses atau satu strategi yang boleh mengaktifkan kita punya proses autofagi itu. So proses autofagi itu memang bagus. Dia tambahkan nutrien, dia baiki kadar metabolism, dia memperbaharukan sel dan mempertahankan imuniti kita dan meningkatkan kesihatan kita. So bagaimana kita boleh buat? Kita makan pada jam 8, jam 2, pukul 8 pagi, 2 petang dan 8 malam. Kita makan di masa ini saja. Ya, masa ini saja. You boleh makan pukul 7.55 pagi, selama as long as you are eating at the 8 o'clock range, jangka masa 15 minit macam tu, pukul 8 itu pagi, you makan incawe, makanan yang tertentu, kita akan menentukan makanan yang apa yang perlu dimakan. Lepas tu puasa selama 6 jam, pukul 2 makan lagi. Lepas tu puasa 6 jam, pukul 8 makan lagi. Ini selama 72 jam. Itu 4 hari. Selama 4 hari saja. Dengan 4 hari ini, you akan turunkan. Dia akan kurangkan kalori kamu. Kalori yang makan, tidak makan dengan banyak. You akan turunkan toksin-toksin. You akan turunkan lemak dalam badan. Dan you rasa lega. Kalau toksin, lemak yang berlebihan dia kurang sikit, badan akan rasa lega sikit. Dan apa yang kita tambah nutrien, baiki metabolism dan memperbaharui sel dan mempertahan imuniti. Bagaimana kita buat? So pada pukul 8 kita makan makanan yang ini. Pagi you 1 Selpro campur 200 mg punya ml, 250 ml punya air, you campur, you goncang minum. Lepas tu you minum 1 paket lagi 250 ml campur Incawell Man. Blue color itu, biru color itu adalah Incawell Man. Pukul 8 pagi, you campur, you minum lagi. Lepas tu you terus minum, balance 1 paket, Inca Oil 1 paket. Lepas tu dan Incagat 1 paket. You boleh makan, itu sarapan pagi you punya pada pukul 8. Lepas tu tak nak makan lagi lah. You buat you punya kerja, you nak pergi buat exercise yang bersenam dengan aerobic exercise kan, you boleh jalan, brisk walking atau main jalan-jalan pun boleh. Lepas tu pukul 2, selama kita puasa selama 6 jam, pukul 2 kita makan lagi. Apa yang kita makan? Kita makan Selpro campur dengan 250 ml punya air, campur, goncang, minum. Lepas tu Incawell Lady, campur dalam 250 ml punya air, goncang, minum. Lepas tu you boleh terus minum balance 1 sachet dan Incagat 1 sachet. Lepas tu kita puasa 6 jam. 6 jam, lepas tu you punya makan malam, pukul 8 you boleh makan lagi. Apa itu yang kamu patut makan? Selpro campur 250 ml, lepas tu 1 sachet Inca Oil, lepas tu 1 Incagat.
itulah makanan yang kamu, diet yang kamu mesti makan. Kerana ini semua adalah nutrients ya, nutrien yang penting yang mesti diambil untuk badan untuk mempertahankan fungsi-fungsi itu, mempertingkatkan fungsi-fungsi itu. Dan ini tidak memberi sebarang kalori yang berlebihan kepada kita. Ya, dia akan memperbaiki sistem-sistem itu. Yang penting kita mesti ada 6 jam yang berpuasa, masa berpuasa. 6 jam yang masa berpuasa, yang 6 jam ini akan mengaktifkan kita punya proses autofagi. Ini sudah kerana badan kita sudah dalam keadaan yang kalori yang minimum. Kalori itu memang sikit saja. Ya, daripada produk incawe ini yang memang bagus ini, dia bagi nutrien yang optimum tapi kalori tidak banyak. So dia tidak bagi kalori yang tinggi, dia kasih kita nutrien yang bagus dan mempertingkatkan kadar metabolisme kita. Lepas tu kita hanya kena duduk dan merasai rasa kelaparan itu. Rasa kelaparan itu hanya dia adalah satu faktor rangsangan yang boleh aktifkan autofagi stage itu, proses autofagi. Autofagi itu apa tadi saya sudah cakap, dia adalah merupakan satu proses badan kita memakan membakar, mengaktifkan kita punya badan memakan sel-sel yang tidak perlu, sel-sel yang berlebihan, ya, macam sel lemak, sel-sel yang tidak bagus, sel-sel yang berlebihan yang tidak berkenaan, dia makan, badan kita akan buat recycle itu. So kita mesti activate. Dengan ini memang senang, kita tidak perlu macam berpuasa dengan lama, hampir 6 jam, tetapi malam kita mesti makan pukul malam itu, lepas tu terus tidur dengan cepatlah, ya, pukul 10, sebelum pukul 10 advice to sleep earlier, ya, dengan awal, tidur dengan awal supaya badan boleh buat dia punya kerja, ya, balik kepada fungsi yang penting. So memang penting kerana dalam sistem ini, ya, fasting ini kita perlu apa? Kita dalam puasa ringan ini kita mesti mengikuti masa-masa yang tertentu untuk makan dan mengikuti 8-2-8. Itu pukul 8 pagi, pukul 2, pukul 8 malam. Ini masa yang kita makan saja. Apa yang makan? Apakah makanan yang ini? Inilah makanan yang kita perlu makan, iaitu Cellpro, Incha Wellman, Incha Gut, Balance dan Incha Oil pada sarapan, ya, pukul 8. Lepas tu pukul petang, Incha Well Lady, Cellpro, Balance dan Incha Gut 1. Pukul 2 petang makan, lepas tu pukul malam, pada malam, makan malam, pukul 8 makan Cellpro, lepas tu Incha Oil dan Incha Gut. Inilah yang memang penting. Memang penting untuk kita makan. Ya, untuk mengaktifkan proses autofagi itu. Ya, lepas tu kita tidur awal. Ya, kita tidur awal. So, rasa kelaparan itu cabaran untuk menghadapi kelaparan itu hanya hari pertama dan kedua. Ya, ada yang pertama memang satu cabaran yang besar kerana nafsu nak makan memang sentiasa keluar, kan. So kita mesti tangani. Kalau you boleh tangani masa pertama hari, lepas tu kedua hari, yang lain you akan rasa ringan. You akan rasa itu rangsangan nak makan tidak lagi. Ya. So puasa, kalau you boleh
lepas ya, go through lepas 12 sampai 24 jam, you boleh you boleh jalan itu puasa selama lebih daripada 24 jam. You punya rasa yang biasanya you punya rasa kelaparan tidak berapa lagi, tidak rasa apa lagi. So you boleh tangani dan you rasa lega. Ya, itu memang satu proses yang mestilah nikmati. Saya memang encourage ya semua orang go through this process. It's very nice process ya. If the first day ni hanya pertama dan kedua 24 jam itu you rasa cabaran ya, kerana nafsu nak makan, lepas tu lapar, sangat lapar macam tu. So kita akan kalau you participate kepada dalam fasting ini, like fasting ini, you akan rasa satu penukaran, satu rasa yang fresh, ya, satu experience yang fresh, ya, fresh and lega. So come and join us, ya. Join the 22nd February. Mr. Perry akan mengumumkan bagaimana kita laksanakan ini fasting, ya, puasa yang ringkas like fasting ini, dan kita boleh buat sama-sama. Dengan sama-sama kita ada satu dorongan, kita ada satu pengaruh, ya, pengaruh yang positif. Ya, positif. You akan rasa, you akan go through dengan smooth. Ya, you can go through dengan smooth. So, apa yang kamu akan mesti cegahkan? Ya, mesti ikuti. Mesti ikuti 18 jam yang puasa. Ya, makan setiap 6 jam. Okay, pada pukul masa yang tertentu yang ditetapkan, pukul 8 pagi, pukul 2 dan pukul 8 saja. Ya, makanan kita tentukan kepada kamu, ya, kita akan mengajar kamu bagaimana makan. Ya, ada satu grup yang kita satu dorongan sekali, ya, buat kita buat sekali, ya, dan kita mesti cegah daripada makanan yang goreng-goreng, yang rangup, semua ini tidak boleh ditengok, ya, tidak boleh ditampak di dalam penglihatan kamu. So jauh dah daripada dapur-dapur, hanya preparekan kita punya makanan, iaitu Incawe punya products, itu sudah cukup, nutrien yang cukup untuk kita. Kalau you rasa you nak makan lagi, kalau you participate dalam ini, kita akan ajar apa makanan yang patut dimakan. Lepas tu kurangkan guna makanan yang minyak yang tidak baik, gula tidak boleh, kurangkan gula, kurangkan dan garam. Gula dan garam semua kurangkan, dan juga kita minum banyak air selama 3 liter. Ya, selama 3 liter. So, kelima, kita memang banyak cabaran yang besar pada hari yang pertama, itu 24 jam yang pertama, itu hari yang pertama sampai kedua lah. Kadang-kadang rasa, wah, nafsu nak makan itu memang bagus. Memang nak makan susah. Pada pills influence, pills influence. So you are what you eat. Kalau you nak badan yang sihat, ya, yang boleh kurangkan, shakekan lemak itu, marilah join kita pada hari yang program ini like fasting ini. Ini memang kita bukan sahaja kurangkan tenaga kalori, kita juga ambil nutrien yang bagus. Nutrien yang bagus supaya badan itu hanya menyerap nutrien yang penting saja yang boleh buat kerja dengan terus. Yang lain-lain makanan kita tidak makan sewenang-wenangnya. Ini kita mesti
ini merupakan satu strategi yang penting yang memang bagus untuk kita memperbaikikan sistem-sistem kita. Ya, so apa fungsi apakah nutrien-nutrien yang bagus itu? Lemak dan kolesterol. Lemak dan kolesterol memang penting. Vitamin dan minerals, antioksidan memang penting. Protein memang penting. Lepas tu hydrate yourself. Itu air memang penting. So, dan tidur dengan lenyap. Tidur dengan lenyap memang penting. So, lepas pukul malam, you sudah makan Cell Pro dengan Incha Oil dan Incha Gut, you terus boleh tidur. Boleh tidur, minum secukup air, lepas tu tidur. Ya, ini satu program yang memang bagus yang boleh turunkan kita punya kalori dan juga keluarkan toksin-toksin kita. Marilah join kita pada 22 hari bulan Februari, Mr. Peri akan mengumumkan strategi ini. Join kita untuk buat puasa yang ringkas ini, you akan rasa berat badan pun ringan sikit. Kan? So, apa yang nutrien yang kita kena serap? Fatty acid omega 3, 6, 7, 9 kita serap, 3, 6, 9 kita serap. Ini merupakan satu bahan asas bagi badan kita untuk membina sel-sel membran. Kita ada 60 sampai 70 million sel, kan? Sel itu ada sel dinding. Sel dinding ini terdiri daripada apa? Terdiri daripada asid lemak penting ini. Omega 3, 6, 7, 9. So, balance ada omega 7 3, 6, 7, 9 ini. So, tiap-tiap hari kalau you buat puasa, you makan ini, memang dia ada nutrien yang bagus. Yang untuk sel membran kita, sel dinding itu untuk membina hormon production kita dan membagi kita tenaga yang menyerap vitamin A, D, E, K dan juga satu bahan mentah untuk membina kita punya otak punya sel membran. Seluruh badan punya sel membran lah. Kita mesti ambil asid lemak yang penting. Itu asid lemak yang penting itu kita badan tak boleh bannernya. Kita mesti ambil dari luar. Itu balance dan Incha Oil mempunyai omega 3, 6, 7, 9 yang mencukupi untuk badan kita. So, Incha Oil memang dia berhasrat ya, menggunakan konsep green concept. Itu bahan semula jadi, itu tumbuh-tumbuhan yang mempunyai superfood, yang mempunyai nutrien-nutrien tinggi, tumbuhan yang mempunyai nutrien-nutrien tinggi sebagai superfood, dia boleh mempertingkatkan kadar metabolisme kita, memperbaikikan keadaan kita semakin sihat, ya, supaya kita menjadi semakin sihat. Itu yang penting, ya. Semakin kita punya badan semakin berfungsi dengan baik, semakin ringan, semakin lega daripada apa-apa simptom-simptom, kan? So, inilah yang penting. 18 jam kita berpuasa, kita makan setiap 6 jam. Kita berpuasa ini hanya 72 jam saja. Ya, you akan merasai satu badan kita punya fungsi dia balik ke normal, ya, semakin lega. So, ini adalah satu yang simple. Memang simple, tak payah pergi masak apa, kita hanya guna Incha Oil punya produk. Ini memang mudah, ini memang efektif, berkesan. Memang berkesan, kita sudah try, semua orang, kebanyakan orang sudah mencapai dia punya kadar, dia punya tahap penurunan badan itu. Kalau dia nak turun, dia boleh dapat turunkan berat badan dan juga boleh turunkan peratusan lemak juga. Memang bagus strategi itu. So, marilah join kita. Kita gunakan balance, ya, balance itu omega 7, 3, 6, 7, 9, omega 3, omega 6, omega 7, omega 9. Ini memang penting untuk badan kita kerana dia boleh mengurangkan keradangan, yang boleh memperbaiki ya sel-sel dinding kita. So, omega 3, 6, 9 memang penting. So, lepas tu kita kadar badan kita mesti ambil semua
omega ini supaya dia boleh bentuk sel dinding yang kuat, yang kukuh, yang boleh cegah kita daripada semua bakteria infection dan virus infection yang tidak berkenaan. Ya, sel-sel kita pun tidak senang tumbuh sel-sel yang tidak sihat. So bagilah nutrien-nutrien yang bagus bagi badan kita. Yang kedua adalah essential amino acid, iaitu amino acid adalah protein yang penting. Protein yang penting untuk badan kita. So kadang-kala kita tak tahu kita ambil semua itu protein yang penting tak. Kerana yang itu kita tidak boleh dibuat. Badan tak boleh banner. So kita mesti ambil amino acid yang penting itu ke dalam badan kita. Cellpro mempunyai amino acid itu. Dia adalah halal, dia merupakan amino acid daripada AFA, iaitu algae, super algae ya. Blue green algae, dia memang bagus. Dia ada 22 mineral and vitamins dan juga amino acid, 18 amino acid yang kita badan yang perlukan. So Cellpro merupakan membagi kita protein yang cukup ya. Dia tak lebih, hanya 10 gram protein saja. Lepas tu dia tidak ada kolesterol trans fat dan glycemic index itu hanya 51, means ini bermakna orang yang diabetes pun boleh makan ya, kerana dia punya GI index itu memang rendah. Lepas tu dia punya kalori memang rendah, hanya 94.5 kcal saja, memang rendah. pH-nya 7. Memang bagus untuk badan kerana kita tak nak kita punya badan acidic kan. Kalau terlalu acidic kita senang kita dapat penyakit. So kebanyakan amino acid itu daripada AFA, itu king of algae. Ya, ini memang bagus untuk activate stem cell kita, activate kita punya penubuhan collagen. Kalau vitamin C kita pun Cellpro dalam juga cukupi, dan glutathione kita pun ada. So ini memang bagi badan kita mengeluarkan toksik. Liver, terutamanya hati kita berfungsi dengan baik, keluarkan toksik dan memperbaiki sel-sel yang tidak baik. Ya, so ini adalah satu nutrien-nutrien yang di dalam Cellpro, lebih daripada 48 ya, 48 nutrien di dalam Cellpro memang mencukupi untuk keperluan seharian kita. So kita mesti ada 18 amino acid, itu arginine, taurine, lepas tu glutathione ya, alanine, aspartic. Dia 18 amino acid yang kita perlukan dan 21 vitamin dan multiminerals. Yang penting dia juga mempunyai protein daripada pea protein yang boleh banner otot kita, yang boleh banner muscle ya. So ini memang bagus. Yang terpenting dalam kita semasa kita dah puasa, kita juga ambil Incawell Lady, kerana Incawell ya superfood yang boleh memanjangkan kita telomeres, kita punya kromosom. Ya, badan kita punya sel-sel kan, kita tahu kita punya DNA semakin hari semakin merosot. Jadi kita tak nak itu sel dia semakin hari semakin kromosom DNA kurangkan ya, kemerosotan kromosom. Ambillah makanan yang mempunyai antioksidan yang tinggi ya, seperti Incawell. Kerana Incawell dia boleh memanjangkan telomere. Telomeres itu adalah di dalam pucuk kromosom kita supaya kita tidak tua ya. Kita boleh lambatkan proses penuaan kita. Kita boleh lambatkan sistem proses penuaan kita. So saintis juga sudah membuktikan kalau kita punya telomeres itu, kromosom dia punya dalam tangga itu, dia punya kromosom semakin hari
semakin penyakit jantung, stroke dan kanser. So kalau kita boleh memanjangkan atau mempertahankan kemerosokan itu, tidak bagi kromosom kita merosot, tidak telomere itu dia boleh tidak merosot lagi, tidak pendek lagi. Ini akan bagi satu fungsi anti-aging, menurunkan, melambatkan penuaan kita, ya, proses sel-sel penuaan kita. So dalam intra-oil ladies, ya, saya nak memperkenalkan intra-well ladies dan intra-well men ini memang bagus kerana terutamanya semasa nak buat puasa ringkas atau light fasting ini, mestilah ambil nutrien-nutrien yang optimum ini kerana dia boleh memperbaiki badan kita, kerana dalam ada endogenocurie ZMAC yang penting. Dua-dua intra-well ladies dan intra-well men ada endogenocurie dan ZMAC. Ini memang penting kerana endogeno itu adalah endogeno merupakan antioksidan polyphenol yang tinggi. Dia boleh bagi antioksidan bagi badan kita. Lagi tinggi antioksidan itu, lagilah kita punya kromosom tidak merosot. So ada satu kajian sudah menunjukkan orang yang mengambil endogeno ini, dia punya kromosom lebih 44% lagi panjang daripada orang yang tidak makan. So ini memang bagus, ya. So kalau you punya kromosom lagi telomere itu lagi panjang, maksud itu orang lagi muda. Lagi endogeno dia memang antioksidan, dia merupakan mempunyai antioksidan yang tinggi, dia boleh bagi heart health yang bagus, ya, penyakit kalau kita punya jantung, kesihatan jantung pun bagus kerana edaran jantung lagi bagus. Lepas tu kita punya otak, ya, kita punya fungsi otak lagi bagus, kognitif lagi bagus dan juga anti-aging, ya, melambatkan proses penuaan dan lagi kita punya penglihatan. Kita boleh membaiki dan juga kita punya kulit. Terpenting sekali dia juga merupakan satu antioksidan yang boleh menurunkan faktor-faktor seperti penyakit jantung, stroke, lung cancer, stomach cancer. So lagi tinggi antioksidan kita, lagilah tinggi kita mencegah kita punya badan mempunyai bahan mentah yang boleh bantu badan kita tingkatkan mekanisme untuk mencegah kita daripada menghadapi penyakit-penyakit yang kronik lah. So antioksidan itu memang bagus, ya. So yang bagi penyakit orang yang diabetes, dia pun boleh minum kerana dia memang boleh menurunkan, ya, glukos, ya, meninggikan insulin punya fungsi dan boleh mengawal glukos, kita punya gula darah dengan baik, ya. Nanti saya nak cakap sebelum itu ZMAC. Lepas tu, okey, bagi perempuan yang menghadapi simptom-simptom premenopausal, perimenopausal, itu simptom-simptom menopausal, baguslah kalau you makan intra-well ladies kerana estrogen 100 ini memang bagus. Ia merupakan satu herbal remedy, ya, herbal remedy yang patented, yang memang patent, yang ada trademark, yang ada patent di US, di Canada dan di European. Sudah ada patent sebagai makanan yang berfungsi untuk menangani premenopausal symptom, ya, peri dan postmenopausal symptom. Sudah ada trademark. Ni sudah bukti dia ada trademark di USA, ada Canada, European dan Korea, ya. So dia memang berkesan untuk mengenangi simptom-simptom menopausal seperti kekeringan uterus, kita punya vagina kekeringan, kan. Kalau rasa hangat, hot flush, ya, insomnia, tak boleh tidur. Lepas tu dia kalau you
sentiasa kemurungan, dalam kemurungan pun senang boleh bantu. Lepas tu kalau senang pening kan, senang pening dia boleh bantu, dan sentiasa rasa letih dan lenguh juga boleh bantu. Lepas tu kalau ada sakit otot, ini pun boleh bantu. So kalau you ada simptom-simptom, ya, simptom-simptom menopause yang dipaparkan di atas, ini boleh Inchawell ladies memang boleh menangani, ya, membantu perempuan-perempuan yang mempunyai simptom-simptom ini. Lepas tu, sesiapa yang di pre-menopause means sebelum datang haid, you boleh makan juga, kerana kadang-kala simptom-simptom haid tu pun tidak selesa, ya. Kadang-kala kita rasa memang perut itu buncit, memang edema, itu banyak air di kaki, dan kalau ada keadaan-keadaan macam ni, bolehlah makan makanan Inchawell ladies ini, dia boleh membantu, ya. Ini chart ini dia hanya membuktikan dia memang selamat digunakan. Kalau dibanding dengan pomegranate, soy, isoflavonoid, black cohosh dan juga HRT. HRT memang hanya doktor prescription dan hanya diindikasi kepada orang yang menopause, itu hormon terapi, ya, hormon replacement terapi. Hormon replacement terapi itu dia memang ada side effect yang tinggi. So kalau you tak nak side effect yang tinggi, you tak nak ambil drugs atau medikasi, ambillah makanan yang safe ini seperti Inchawell lady. Dia boleh bantu, ya. So seterusnya lycopene. Ya, dalam Inchawell lady juga banyak lycopene yang tinggi. Lycopene ini tomato extract yang kita mesti penting untuk kita punya kulit dan juga kita punya mata. So dia merupakan antioksidan yang boleh tinggikan kita punya juga mata, ya, penglihatan, dan juga kurangkan gula darah dalam badan kita. Itu penting. Kedua, Inchawell men dan Inchawell yang yang ini memang agak meningkatkan kadar metabolism kita. So kadar metabolism itu memang penting kerana kita nak badan kita berfungsi dengan baik, kan. So engine kita makin hari berfungsi dengan lagi baik. So Curate ini memang boleh tingkatkan, ya, memang boleh tingkatkan sorry, I think sorry, I think line tak bagus. Balik kepada sini. So saya dalam Inchawell lady dan Inchawell men ada Curate, ini curcumin yang bagus, dia meniko. Lepas tu kita ada Zamax. Zamax itu dua-dua pun ada, Inchawell lady, Inchawell men pun ada. So yang bagus adalah Zamax itu dia ada merupakan kita punya penglihatan tidak kabur, kan. Semakin hari semakin kabur, itu kita tak nak. So kita nak tinggikan kita punya penglihatan, kesihatan. So Zamax itu merupakan lutein, mempunyai lutein dan zeaxanthin yang bagus, ya. Ada kajian-kajian yang banyak untuk membuktikan ini memang boleh bertingkatkan fungsi-fungsi mata kita, ya. So bagus kalau you ada makan makanan yang mengandungi zeaxanthin dan lutein. Commensura adalah satu ingredient yang boleh bantu kulit kita menyerap air. So lagi
kita punya tinggi, insya Allah ladies ada Comesera, dia boleh simpan air banyak lah. Super berries juga satu antioksidan yang memang bagus untuk jantung dan mata dan juga otak kita. Ya, super berries ini kenapa kita panggil super berries? Dalam ada 4 jenis berry, red grape, strawberry, raspberry, cranberry. Memang tinggi. Dan insya-Allah kita semasa puasa kita pun mesti, sesiapa pun mesti ambil. Ya, kalau you rasa letih, senang letih punya orang, ambillah insya-Allah Dia bukan hanya kepada lelaki. Perempuan juga kalau you rasa letih, makanlah insya-Allah dia memang boleh mempertingkatkan kita punya fungsi. Tu punya ni mestilah ambil pada awal pagi. Ya, awal pagi. Kerana dalam insya-Allah dia ada InnoBio. InnoBio itu memang penting untuk badan kita kerana dia merupakan chain amino acid BCAA, ya, yang boleh memperbaiki kita punya otot dan mempertingkatkan dengan mengeluarkan tenaga dengan berkesan. Dia punya asid laktik di dalam badan. Dan asid laktik ini dia terkumpul di tempat yang kita rasa lenguh lah, yang macam kita punya belakang, kita punya peha, kita punya otot, semua asid laktik itu kalau you boleh ambil InnoBio BCAA yang mencukupi, dia akan memperbaiki, meningkatkan masa kita, otot kita, dia keluarkan tenaga dengan berkesan, dengan efisien. Ya, so orang yang atlet juga dia BCAA dan insya-Allah boleh BCAA yang mencukupi yang boleh tingkatkan tenaga kita. Ya, tingkatkan tenaga kita. Kalau tingkatkan tenaga kita, kita mempunyai tenaga untuk meningkatkan kadar metabolisme kita. Insya-Allah lagi ada satu lagi panggil Tokiwa. Ia merupakan maka yang penting. Ingredient dia adalah maka. Maka ini mempunyai yang penting yang boleh perbaikikan sel-sel kita dengan cepat. So, dulu-dulu dari zaman-zaman dulu 2000 tahun dulu, askar-askar yang dalam peperangan dia makanlah, tak ada makanan yang boleh makan kan dalam peperangan. So, yang general itu dia bagi makan kepada soldier, askar-askar itu untuk tingkatkan energi mereka, tingkatkan dia punya tenaga supaya mereka boleh terus berperang. So itulah memang bagus kerana dia boleh tingkatkan kita punya fungsi-fungsi badan untuk bekerja dengan kuat. Bekerja dengan kuat, berfungsi dengan baik. So dia boleh tingkatkan masa kita, dia boleh tinggikan kita punya immunity dan juga dia kalau you sentiasa rasa letih, sentiasa rasa lesu dan asid laktik toksik di dalam badan, makanlah insya-Allah memang dia boleh tingkatkan you punya tenaga. So makanlah awal pagi dengan 250 ml air, campur dengan 250 ml air dan minum pagi-pagi, awal pagi. Kerana dia memang kasih you alert. So jangan makan malam kerana tak boleh tidur. Nanti tak boleh tidur lagi. So pagi makanlah ini. So active ingredient dia ada maca. Maca dia mempunyai glucotropolin. Ya, glucotropolin ini dia boleh keluarkan asid laktik kita. Ya, boleh metabolize kita punya asid laktik, you tak akan rasa lenguh, lesu. Ya, dan kedua-dua produk ini dia tak ada ubat-ubat dalam badan, dalam makanan ini. Dia tidak mempunyai sibutramine, tiada steroid, tiada heavy metals dalamnya. Ini adalah testing-testing yang telah dibuat dan insya-Allah sentiasa nak buat testing ini supaya membuktikan makanan yang produk-produk yang dipasarkan itu merupakan makanan yang selamat dan boleh dimakan dengan selamat.
ya, berakan dan selamat dan memberi kesan yang bagus, iaitu nutrien-nutrien yang bagus. So tiada ubat-ubat dalam itu, tiada steroid dan heavy metals pun tak ada. Dan insya Allah ladies pun tidak mempunyai sebarang hormon, tiada estrogen, tidak mempunyai sibutramine, tiada ubat-ubat. Ya, tiada ubat langsung dan heavy metals juga. So ini merupakan classification kategori makanan. Nah, dalam kita punya KKM dia mengklasifikasikan insya Allah ladies dan insya Allah men itu merupakan satu makanan yang berfungsi. So makanan yang berfungsi mestilah dimakan. Ya, saya juga memupuk semua orang, ya, menggalak semua orang untuk makan produk ini. Kalau you tak ada makan hormon-hormon, ya, steroid, tak ada makan ubat-ubat ni, you boleh makan insya Allah ladies, insya Allah men. Kalau you dalam keadaan yang lesu, hormonal imbalance, macam tu, bolehlah makan insya Allah ladies dan insya Allah men. Ini memang bagus untuk menangani simptom-simptom. Insya Allah ladies memang boleh bantu kita menangani simptom-simptom menopausal. Ya, insya Allah men juga boleh menangani simptom-simptom lenguh, simptom-simptom lesu dan juga sentiasa tiada tenaga. Kalau you sentiasa tiada tenaga, makanlah insya Allah men. Ya, tetapi mesti makan awal-awal pagi. So senang dimakan, campur dalam 250 ml, satu sachet minum sahaja. Ya, so dengan itu insya Allah men juga macam tu. Ya, so dengan itu saya sekali lagi terima kasih kepada semua dan thank you for listening. Dan saya memang memupuk, ya, menggalak semua orang join kita punya Zoom class pada 22 hari bulan Februari. Mr. Perry akan mengumumkan, ya, strategi makanan, ya, gaya corak makanan yang boleh, ya, mengaktifkan kita punya proses autofagi itu, yang proses boleh kita sendiri memberi manfaat kepada badan kita. So hari 22 hari bulan kita jumpa di Zoom class, ya. Pupuklah semua orang, galakkan kawan-kawan datang untuk join kita buat itu strategi puasa ringan ini. Memang bagus. Puasa ringan ini bukan saja kurangkan kalori dan juga dia meningkatkan, ya, kita punya fungsi badan dan juga dia turunkan berat badan kita dan keluarkan toksin-toksin kita. Ya, dengan segala ini terima kasih dan saya I will open for question. Ya, thank you. If you have any question, please share here. Okay, thank you for asking. 8672. Yeah, okay. This light fasting, right, means totally we have to okay, advisable not to eat rice. Yeah, not to eat rice. You can, if you really cannot stand the hungriness, you can eat a little bit. Like we can advise you to take some maybe egg white and all. Yeah, egg white during the 72 hours. But best nutrients is just insha Allah nutrients, the best nutrient. So if you really cannot tahan, we will have some meals for you to eat, yeah, but no sugar, totally no sugar, no glucose, because we want to give your pancreas a rest, give your insulin a rest. So that's why we don't want to activate your glucose in your body. So okay, so in the last fasting at 2 for male participant take insha Allah ladies instead of insha Allah men, what will be the difference? Okay, for men you can take, if you don't want to take ladies, for men you can just take insha Allah men. Yeah, for ladies we advise you to take ladies lah.
Inchawal ladies. So morning Inchawal men, Inchawal ladies in the afternoon. So for men, if you don't want to take Inchawal ladies, yeah, if they don't want, it's okay. Just take Inchawal men. So morning Inchawal men, afternoon Inchawal men. At 2 p.m. take Inchawal men. Yeah, for men. So the three types of Inchawal oil, Incha oil, balance and rich, different from one another in terms of health benefits. Okay, so there is a difference between these three types of oil. Omega 369, yeah, let me go through. Omega Incha oil is omega 369 because 369 the omega-3 and 6 is quite high. Incha oil have very high percentage of omega-3 and 6. Yeah, percentage of omega-3 and 6, polyunsaturated fat, and it's very good for our body. Yeah, very good for our body to build back the cell membranes and all. So Incha balance have very high polyunsaturated, monounsaturated fat, omega-7 and 9. So all omega-7 and 9 can let us feel full. We feel full, and also it reduces the inflammation. It has the properties to reduce inflammation in the body. So if you can combine Incha oil and and balance, it will be better. Yeah, if you want to feel full, yeah, feel tired, yeah, don't want to eat so much, feel full, and then you want to reduce your inflammation. Yeah, furthermore reduce your inflammation, you can mix Incha oil and balance. But if you want just Incha oil, is okay, just Incha oil will do. It's also okay. If you feel you do not have, you are very skinny, you don't want to feel full, and then your information also not a lot, then you just take Incha oil, will do, also okay. But balance will give you additional benefit, whereby it will help you to reduce the inflammation further. It reduces the inflammation further, and also it will give you this your insulin back to increase the insulin sensitivity. That means can manage your glucose better lah, your blood glucose better. Yeah. So rich, okay, what is rich? Rich is an oil full of this oryzanol, gamma oryzanol, and also squalene, and is full of antioxidants. The ORAC value is very high. So for those who are a little bit easily get stressed and then frustrated, easily get agitated, mood not good, yeah, not and then sleep not well, we encourage you to take rich. We encourage you, especially for those who have insomnia, sleep not well, please take rich. Yeah, can take rich at night. Yeah, so if you do not have this problem and you do want to take, you can just take Incha oil and balance will do. Omega 3, 6, 7, 9 helps us better. Rich is for those who are having high stress, a lot of free radicals inside cells, because rich have very high ORAC. Yeah, stress, when you cannot sleep, when you are tension, when you mood not good, emosi, easily get emotion, then you take rich. It will help you to soothe down. Yeah, it's a very good oil to get rid of all the free radicals. Yeah, so so thank you very much. And if there's no question, thank you. Hope you understand. Because maybe just now I also very fast go through. Yeah, very fast go through. So doesn't really go through the slide. Yeah, comparison slide. So I if you do not have any question, yeah, I hereby would like to conclude my talks. Yeah, my talks. Yeah, today we talk about fasting, like fasting, and of course we also admire our Muslim friends. They also doing fasting. They can cleanse themselves. So of course we also want to. We also know that a lot of scientists have do a lot of research. Intermittent fasting and then light fasting really good for our body. So, but
we just don't do fasting just for the sake of we starve ourselves only. We not only cut down the calorie, we also increase the nutrient. We just want the nutrient go in without any additional calorie and any rubbish junk food. So we don't want that. We want the nutrients that our body needs. So if you can spend, you spare some time for yourself to do this puasa ringan, it will help you, get back your health, get back your health. So there is a question. Please read. If meal were to take Injawal lady instead of Injawal man at 2 p.m. during the fast, what will be the additional benefit? Okay, for men, if you for no, for men, if they are obese, okay, obese because of hormonal changes, then you can take Injawal ladies. Yeah, you can take Injawal ladies. But if you're not obese, you're not very fat, you just abdominal fat, and then you do not have any hormonal changes, any hormonal imbalance and all, you just take Injawal. Men will do. I mean, for men, for men who want to just take men, Injawal men will do. It's okay. For if you want to take Injawal ladies, it will help you to manage the symptom. But if you want to feel the absorption of water better, and then you want to feel if you have the symptoms of vaginal dryness and all, but if you do not have this kind of symptoms, then you can skip Injawal ladies. Just take Injawal men will do. Yeah, Injawal men will do. Because, and then for men, for those who are obese, right, and then they have really fat, and then because of the hormonal changes, and then you can see their breast is bigger than normal man, bigger than normal man, and then their breast, you can see if the breast is bigger than the men, I'm saying, referring to men, is bigger than normal, and then they are very flabby, so it may be because of hormonal imbalance. So they can mix Injawal ladies and Injawal men. So for this type of men who are really flabby and fat, obese, and then also especially their breasts is bigger than anybody, so then you can take Injawal ladies. So if you are normal, just abdominal fat, abdominal fat only, just take Injawal men will do. Yeah, will do. All right, I hope I answer your question. That is additional benefits. If you are looking at additional benefit, I will say it's the same, but it's just that if you do not have any hormonal imbalance, don't take it. That the additional benefits doesn't affect you. Okay, so it only affect those who really suffer from hormonal imbalance. Yeah. So thank you very much if I have answered all your questions, and thank you for listening. I hope everybody sehat walafiat, all sehat walafiat, all heng because we are now at Chinese New Year. So everybody healthy and safe. Stay at home, healthy and safe. Thank you very much. Bye bye.